wassalatu wassalam ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Masih pengurusi majlis, seterusnya setia para peserta dan ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dapat kita meneruskan kuliah kita pada pagi ini. Dan hari ini kita akan bincangkan bahagian yang ketiga daripada surah Al-Masad ini, yang menjelaskan tentang perangai dan watak buruk Abu Lahab yang merupakan legend dalam menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu saya akan bawa pada pagi ini tentang asbab mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika mana surah ini diturunkan, Abu Lahab masih lagi hidup. Abu Lahab masih lagi hidup. Dan walaupun masih lagi hidup, Allah Ta'ala telah pun meletakkan surah yang memaki Abu Lahab hari-hari. Orang Islam membaca surah ini dengan secara tak langsung, orang Islam maki Abu Lahab, seorang sosok tubuh yang tidak mendapat hidayah daripada Allah. Maka apabila kita melihat kepada perbincangan surah ini yang menyentuh seorang yang sekejap. Apabila surah ini menyentuh seorang sosok tubuh yang tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, timbul dalam minda kita siapakah yang Allah Ta'ala pilih bagi memperoleh hidayah ini. Kerana kalaulah diturunkan surah ini seawal sebelum kematian Abu Lahab, bererti Abu Lahab tidak mendapat hidayah daripada Allah. Awal-awal lagi Abu Lahab tidak mendapat hidayah daripada Allah kerana turun satu surah ini yang menyebut dan memaki perangai-perangai Abu Lahab dan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang perlu untuk kita fikirkan ataupun kita bicarakan di akhir surah Al-Masad ini tentang persoalan hidayah ini, yang merupakan satu perintah yang Allah Ta'ala minta untuk kita cari, hari-hari kita cari. Di mana dalam surah Al-Fatihah kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Hari-hari kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam masa yang sama, Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran, yahdi man yasha. Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Allah Ta'ala bagi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, yahdi man yasha. Maknanya Allah Ta'ala pilih bukan semua orang. Namun bagi kita, kita perlu untuk menempatkan diri supaya kita berada dalam golongan mereka yang dipilih oleh Allah untuk mendapat hidayah. Pada hari ini kita bincang dalam ada 10 asbab. 10 asbab untuk mendapat hidayah daripada Allah yang tuan-tuan boleh untuk salin lah. Salin 10 asbab ini. Yang pertama, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah,
sebelum kita bincang tentang asbab-asbab ni, apa itu hidayah? Apa itu hidayah? Hidayah ni adalah petunjuk. Walaupun hidayah itu petunjuk, tetapi mereka yang mendapat hidayah ini ialah mereka yang mengikut petunjuk itu. Mereka yang mendapat hidayah lah mereka yang mengikut petunjuk itu. Maksudnya, kalaulah kita diminta untuk pergi ke Kuala Lumpur masalahnya, saya sekarang berada di Bangi, diminta untuk pergi ke Kuala Lumpur. Semua petunjuk jalan telah pun diberikan. Petanya, alamatnya, GPS-nya, semua telah pun diberikan. Tapi tak pergi, tak bergerak. Lagi mana tak pergi, masih lagi duduk kat sini, maka tak adalah mendapat hidayah. Hidayah ni dapat kalau kita pergi, kalau kita buat, kalau kita laksana. Ini hidayah petunjuk daripada Allah. Sebab itu ulama menyebutkan bahawa imtithal awamir apabila melaksanakan perintah. Bila melaksanakan perintah Tuhan, maka dapatlah hidayah. Kalau tak laksana perintah Tuhan, ada dapatlah hidayah. Pergi ke masjid, dapatlah hidayah. Kalau tak pergi, tak adalah hidayah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini ada 10 asbab untuk kita bicarakan mereka-mereka yang boleh ataupun berpotensi untuk mendapat hidayah ni ada 10 asbab. Dan tak limit pada 10, mungkin lebih, tapi ini yang boleh untuk kita bicarakan. Yang pertama, mereka lahir dalam keluarga yang beragama. Maksud mereka lahir dalam keluarga beragama ini ialah mereka yang terdidik. Dari awal lagi terdidik dengan Islam. Terdidik dengan akhlak Islam, terdidik dengan nilai Islam. Maksudnya mereka yang mendapat didikan awal ini di rumah, disuruh untuk semayang, diberikan didikan supaya menghormati orang tua, belajar dan sebagainya, maka insya-Allah anak-anak ini boleh dan mampu mengikut perintah agama. Diperingatkan tentang aurat, diperingatkan tentang semayang, hari-hari tanya, semayang ke belum, sampai satu tahap dia tengok pun dah tahu dah. Bila sampai tahap itu dah boleh sendiri, maka lepaslah kan. Tapi kalaulah mak ayahnya itu sendiri, subuh gajah pukul 8 ayahnya baru bangun. Maknya awal sikit 7.45 pagi baru nak bangun. So macam mana nak mendapat hidayah daripada Allah? Bagaimana keluarga tadi, takkanlah mak ayah pun bangun pukul 8 nak suruh anaknya semayang. Kan? Jadi sebab itu bila kita bincang hidayah ini ialah bermula daripada keluarga yang beragama. Tapi ialah kan, bukan semua orang ada peluang ini kerana mungkin pada dulu-dulu mak ayahnya pun mungkin kurang kesedaran. Dah pencen ini baru ada kesedaran agama. Kalau tak dulu bangun-bangun tu fikir pasal kerja je, tak ada fikir nak semayang, tak ada fikir nak suruh anaknya tutup aurat, tak ada fikir suruh anaknya buat, tak adalah. Nak pergi surau masjid apa-apa pun tak ada. Dah pencen ni barulah rasa Alhamdulillah. Kan, adalah kesedaran. Mungkin bukan dengan sebab yang pertama, mungkin dengan sebab-sebab yang lain. Jadi walau macam mana pun tuan-tuan yang dirahmati Allah, kan, kita berusaha bagi mereka yang masih muda ataupun yang mempunyai cucu, kan, peringatkan anak-anak supaya mereka membentuk keluarga itu dalam persekitaran yang beragama. Tak semesti ustaz, tak semesti ustazah, tak semesti ngaji sampai ijazah di Mesir, di Madinah, dia tak semestinya. Tapi mereka yang berjaya memberikan satu suasana persekitaran keluarga yang ada baca Quran, yang ada baca maksurah, nilai-nilai inilah yang perlu untuk ditekankan. Okay. Yang kedua, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah,
mereka yang dibekalkan dengan kesedaran dan petunjuk dari kecil lagi. Maksudnya ada orang ni daripada kecil lagi dia telah pun mendapat petunjuk yang baik lah. Maksudnya pada kecil lagi dia rajin datang masjid. Mungkin ada kaitan dengan yang pertama. Tapi yang ni mungkin lebih khusus kita fokus, ada orang yang ada anak ustaz juga tapi payah nak datang masjid, ada juga macam gitu. Tapi dia ni tak, alhamdulillah rajin. Semayangnya rajin, pergi. Kalau kami dulu budak-budak ni dulu kan, kalau masjid kat surau ni berebut nak azan kalau tak ada Bilal kan. Kalau Bilal tu pergilah hampa. Kemudian duk cuci kolah masjid, mop, vacuum, masa budak-budak dulu kan. Maknanya mereka telah pun diberikan dorongan dan lorongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kerja-kerja kebaikan. Sejak kecil lagi. Alhamdulillah, maknanya kalau ada yang begitu, mungkin dia salah satu daripada mendapat asbab mendapat daya daripada Allah. Yang ketiga, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, ialah terjumpa dengan orang ataupun golongan ataupun grup yang baik. Maksudnya dalam hidup kita ni, tuan-tuan perempuan, dia bukanlah suatu kebetulan, perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya saya duk mengajar, berkongsi di ruang Google Meet ni pun dengan tuan-tuan dan perempuan ni, satu mungkin perancangan Allah Taala. Tak semena-mena dapat bersama-sama dengan tuan-tuan perempuan dah berapa lama dah ni kan. Setahun dah ada, saya pun tak perasan. Hanya ruang ini mungkin kebetulan. 2 tahun Ustaz. 2 tahun lama lah, 2 tahun. Mungkin kita lihat secara kebetulan. Mungkin saya pun masa awal-awal tu dijemput untuk menggantikan untuk baca Quran siapa ke kan. Kebetulan kemudian itulah sampai hari ini. Ataupun mungkin terjumpa dengan suami ataupun isteri yang baik, ataupun bapa mentua, keluarga ipar dua yang baik masalahnya. Ataupun kita jumpa dengan rakan-rakan satu pejabat, dia pula baik, alhamdulillah. Bukannya kita pakat nak kerja sama-sama. Duduk satu taman berjiran dengan orang yang baik, kita pun tak adalah pakat dengan dia. Tiba-tiba berjiran dengan kita, alhamdulillah dia ni rajin ajak kita pun terinspirasi dengan dia, kita pun rasa malu Allah dengan dia masalahnya. Ini berjumpa ni, satu sudut kita melihat dia sebagai suatu suatu kebetulan, tetapi dialah perancangan dan menjadi asbab mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Sebab itu salah satu daripada doa yang saya lihat jamaah tabligh, dia selalu doa, ya Allah, jadikanlah aku ni sebagai sebab untuk orang lain mendapat hidayah. Waj'alni sababan liman ihtada. Jadikan dia sebagai sebab untuk mendapat hidayah, kerana mungkin dengan sebab dia. Sebab itu kita bersyukur dengan orang yang berada di sekeliling kita, yang membantu, yang mendorong, dan mungkin itu sebagai suatu kebetulan yang kita lihat, tetapi ini perancangan yang Allah Ta'ala sebut, yahdi man yasha. Allah pilih sesiapa yang dikehendaki. Jadi ini memang kita kata nasib kita lah, nasib kita dapat anak, dapat cucu, dapat menantu, dapat besan, dapat kawan, dapat jiran. Ini semua ni kita harapkan mereka mendorong kita untuk buat benda yang baik. Yang keempat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sentiasa mencari kebenaran, sentiasa membaca, menimbulkan persoalan, kaji, rajin bertanya kan. Timbul persoalan dalam minda dia kan. Ada di kalangan orang bukan Islam yang masuk Islam sebab benda ni. Maksudnya dia kaji, dia baca dan dia ingin mendalami bidang agama, dan akhirnya dia mendapat info-info yang baik, ataupun dia mendapat maklum balas, dia mendapat jawapan-jawapan yang baik. Itu kebenaran untuk dia.
sebab dia ingin mencari, membaca. Dalam YouTube ni pun macam-macam benda yang dia boleh dapat kan. Tapi untuk makluman tuan-tuan, kalau ada satu-satu persoalan yang tuan-tuan tanya kepada saya misalnya ataupun mana-mana ustaz, cuba cross check dengan ustaz-ustaz yang lain, dengan sumber-sumber yang lain. Kenapa perlu cross check? Sebab manusia mungkin tak terlepas daripada salah dan silap. Mungkin ada silap dia memberikan jawapan. Kadang-kadang dia tak silap, kita yang salah faham. Mungkin juga kan. Jadi kalau tuan-tuan ada persoalan-persoalan yang mungkin timbul, kan, tanya pada mana-mana ustaz, tok guru. Cuba cross check dengan guru yang lain, dengan ustaz yang lain, dengan peserta yang lain. Kalau jawapan 3-4 orang jawapan yang sama, alhamdulillah, itu mungkin jawapan yang tepat lah. Tapi kalau yang ni kata lain, yang ni kata lain kan. Kadang-kadang tadi bukan dia kata lain, kita yang faham tu lain yang menyebabkan salah faham tu berlaku. Jadi ada seorang hamba Allah yang 3-4-5 hari sudah kan, lepas daripada sembahyang Isya kat surau, dia tanya, saya nak tanya sikit, ya apa masalah, apa boleh bantu? Dia kata saya ada adik yang umur dekat 40, tadi tak kahwin. Dia kata tak kahwin lagi sebab saya pun tak tahu sebabnya lah, dia tak minat ke, dia tak suka ke, dia tak apa ke, wallahualam. Saya bimbang kalau ada unsur-unsur yang mengganggu. Saya kata betul, memang kadang-kadang mungkin yang dah kahwin pun kadang-kadang tak dapat anak kan. Susah nak lekat, dah lekat tu gugur, mungkin disebabkan oleh pengaruh jin-jin ini. Cuma saya nak tanya ustaz, dia kata kalau saya nak buat scan apa pula? Jumpa ada tempat apa nama ni, tempat bomo-bomo ni nak scan. Dia bagi kat dia gambar, dia scan daripada jauh. Dia cakap kalau scan daripada jauh ni, ini semua ni jin-jin ni kan, kalau boleh kita elak lah daripada pengaruh jin. Ya ustaz, saya bimbang lah, dia kata kan. So maknanya banyaklah maknanya cerita orang-orang yang bertanya kan, yang ingin mendapat maklumat, dan maklumat tu diharapkan dapat menjadikan dia memandu dia sentiasa mendapat bimbingan dan petunjuk daripada Allah. Yang kelima, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, rajin mendengar ceramah agama, kuliah agama, berada dalam majlis ilmu. Kenapa berada dalam majlis ilmu ni sesuatu yang baik? Kerana bila berada dalam majlis ilmu ini, kita sentiasa mendapat keampunan daripada Tuhan. Yang kedua, bila kita menghadiri majlis ilmu, adabnya ialah kita rasa boleh dan rasa sedia untuk dibimbing. Sedia untuk dibimbing. Sedia untuk dibimbing inilah yang menjadikan kita orang yang tawaduk, yang rendah diri, kan? Yang mahu untuk menuruti. Tapi kalau kita pergi majlis ilmu nak merendah-rendahkan orang, nak memperlekeh orang, itu salah lah. Kan? Tak adalah dapat hidayah. Orang hidayah ni datang, keadaan dia tunduk, rasa mahu dibimbing, dan itulah cara yang betul untuk kita memperoleh petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So datang majlis ilmu macam tuan-tuan pada dalam spark ni, walaupun sambil-sambil tu kadang-kadang kan, tapi kan kita diikat dengan ini, mudah-mudahan kita sering diperingatkan. Saya ni pun tuan-tuan perempuan pun kadang pergi majlis ilmu. Walaupun saya mengajar, walaupun ada kenerusi, kadang saya duduk dengar. Kan? Mungkin cara penerangan ustaz tu mungkin lebih baik daripada saya. Kan? Mungkin ada yang saya tak tahu, bukan semuanya saya tahu. Banyak lagi benda yang saya tak tahu, kita dengar. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam ialah asbab mendapat hidayah ni apabila diuji dengan kemiskinan, sakit, susah, bencana alam dan lain-lain lagi. Jadi kesusahan-kesusahan ni sering kali disebut sebagai asbab lah, memang betul lah. Bila diuji dengan sakit, miskin, bila sakit, bila miskin, bila sakit ni barulah Allah.
Kalau sihat pula, mina kan, minah mana tak tahulah kan. Kalau sihat ni tinggal Allah, barulah tinggal nak semayang, barulah tinggal nak derma, barulah tinggal nak ni. Sebab diuji oleh Allah SWT, sebab mendapat hidayah daripada tiba bencana, ya Allah, barulah teringat Allah, barulah sebut Allah kan. Jadi kan, bukan kita minta untuk mendapat miskin kan, tapi kalau itu yang mungkin Allah Ta'ala tentukan kepada kita, ujian-ujian ini, kita kalau boleh kita terimalah. Ujian yang seperti ini, kita nak diberikan yang baik-baik kan. Tapi Allah Ta'ala lebih mengetahui, dan kalau itu berlaku, kita harapkan dia menjadi asbab untuk kita melakukan banyak lagi kebaikan dalam hidup ini. Yang ketujuh, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, mendapat mimpi. Mendapat mimpi. Sama ada mimpi yang baik ataupun mimpi yang tak baik, mimpi azab contohnya. Mimpi-mimpi ni tak ada orang yang boleh untuk tempah mimpi. Malam ni saya tak tidur, saya nak mimpi ni lah. Boleh tak? Orang nak tidur, dia nak tempah mimpi. Tak salah kalau ada yang boleh tempah mimpi macam itu kan. Kalau boleh, saya nak tahu apa rahsianya. Tempah mimpi. Biasa mimpi ni kita tak tahu, cuma datang daripada Tuhan mimpi ni kan. Jadi sebab itu mimpi ni kalau dia bukan mainan tidur kan, dia membawa suatu mesej daripada Allah Ta'ala. Macam mana nak tahu saat ni mainan tidur tak mainan tidur? Kalau mungkin dia datang dalam mimpi yang baik kan, mimpi yang mungkin berulang kali, selalu mimpi yang baik-baik, mudah-mudahan dia baiklah. Kalau saya selalu sebut kat sini bahawa kalau tuan-tuan ada mimpi yang tak baik, jangan cerita kat orang. Mimpi yang tak baik jangan cerita. Kan macam kisah Nabi Nabi Yusuf alaihissalam berada dalam penjara, dapat mimpi. Bukan dia dapat mimpi, dia punya ada partner dalam penjara tu dapat mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya burung gagak makan roti atas kepala. Apa mimpi yang Yusuf tak nak cerita. Dia minta juga nak cerita apa tafsir mimpi itu. Kan dia ceritalah, kamu nanti akan disalib, akan dipasung di pokok ataupun di kayu, di mana burung gagak akan mengetuk bila kau mati di kayu itu, maka burung akan makan kepala kamu, hinggap di atas kepala dan makan kepala. Wow, dia jadi rasa susah hati pula. Dan itu berlaku. Nak ceritanya, kalaulah berlaku seperti mimpi-mimpi yang tak baik, jangan sekali-kali cerita dekat orang lain. Kalau ada yang tercerita kepada kita cerita yang baik-baik lah kita, ataupun kita mengelak daripada mentafsirkan biar kita sebut cerita yang lain lah kan, daripada mimpi-mimpi yang tak baik. Jangan pula aku pun sama juga, mimpi aku ni kena kejar di anjing. Udah dia pula cerita yang kamu pun cerita. Semua ni tak payah nak cerita-cerita mimpi-mimpi ni. Tapi kalau mimpi yang baik, mimpi masuk syurga, alhamdulillah. Kalau mimpi masuk neraka, masalahnya na'udzubillah juga. Mimpi yang baik, mimpi masuk syurga, alhamdulillah. Tapi kalau mimpi masuk dalam kubur, mimpi masuk dalam kubur, kubur tu tiba-tiba bukanlah tiba-tiba, bila dia dimasukkan dalam kubur, diletakkan papan menutup, papan keranda tu tutup, kemudian dia rasa dalam mimpi tu dah gelap kan, tanah semua telah pun diubur atas ni. Allah, dia tak boleh nak ke mana dengan lubang kubur yang tak boleh nak nguit masuk dalam kubur ni tuan-tuan, tak boleh nak nguit mana kan. Jadi orang pulang kubur ni bukan nak suruh orang tu boleh nguling-nguling kan, memang cukup je nak terlentang pun tak boleh kan. Dia rasa begitu, tiba-tiba datang pula malaikat tanya, marabbuka. Dia tak dapat nak jawab. Kemudian baru dia tersedar daripada mimpi. Ya Allah, dengan berpeluh-peluhnya, dia rasa aku ni dulu masa muda dulu dengan tak sembahyangnya, dengan buka auratnya, dengan begitu, dengan begini. Ya Allah, itu mungkin
menjadi mimpi, menjadi asbab untuk dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi inilah yang boleh kita bicarakan, bagaimana mimpi-mimpi ini suatu benda yang positif, dan mungkin dia boleh menjadi asbab untuk dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-8 tuan-tuan, ada 3 lagi. Yang ke-8 ialah apabila kita sedar, apabila melihat ada orang yang kaya, ada orang yang hebat, orang yang mempunyai segala bentuk kemewahan, tetapi ada 2 keadaan. Dia tersentuh tengok, ya Allah jahatnya orang ni, misalnya kan. Bukan dia nak hina, tapi dia timbul keinsafan dalam hati dia, kenapalah jadi begitu. Ish, aku kalau boleh tak nak jadi begitu, kan. Mungkin ada timbul keinsafan yang begitu, kan. Ataupun satu lagi ialah dia melihat orang kaya, tapi baik sangat orang kaya ni. Baiknya, pemurahnya, kan, humble-nya, merendah dirinya, tak sombongnya. Dia tengok diri dia, ya Allah aku ni kaya saja, banyak duit. Dia lagi banyak duit daripada aku, tapi punyalah baiknya, punyalah humble-nya. Aku ni tak adalah duit banyak, tapi sombong kemain. Masalahnya timbul kesedaran apabila melihat persekitarannya, orang-orang yang berada di sekitarnya yang baik, dan dia timbul perasaan itu. Perasaan inilah perasaan hidayah. Kesedaran inilah kesedaran hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini asbab. Sebab sama ada dia tengok orang susah, dia tengok orang jahat, ataupun dia tengok orang yang baik, kan, timbul kesedaran hati. Tapi kalau tak ada apa-apa tu tak tahulah, kan. Mungkinlah juga. Ataupun yang ke-9, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, mereka yang sendiri mengalaminya. Tadi dia tengok orang, kan. Ini dia sendiri dia tengok diri dia, aku ni duit ni banyak, tak ada apa yang aku tak boleh, semua dapat belaka. Tapi dia kata, tak tenteram hidup ni. Sekarang ni tak tenteram hidup. Macam-macam yang dipikir, dia kata. Kan? Macam-macam yang fikirkan dalam hidup ni. Kan? Sampai tak tenanglah hidup. Duit banyak. Kan? Jadi ini di atas kesedaran itu, di atas rasa itu yang mungkin mencetuskan kesedaran dalam hatinya. Mungkin mencetuskan kesedaran hatinya yang menyebabkan dia tersentuh hatinya dan rasa ingin melakukan kebaikan. Jadi ada juga yang saya jumpa, saya dengar siapa dia sebut, dia kata, saya ni ustaz, dia kata apa yang nak dalam hidup ni semua saya dapat. Semua saya dapat. Dia seorang artis ke apa, saya lupa seperti saya dengar. Dia kata semua yang kat dunia ni semua saya dapat. Dia nak rumah, nak duit, nak kereta, nak kahwin, nak berjalan-jalan, nak makan apa, semua. Pendek kata, semua boleh dapat lah. Semua yang tak dapat adalah perasaan hidayah ni tadi. Dia yang begitu, kan, sebagai asbab untuk dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-10 ialah mereka yang mendapat petunjuk ini, hidayah ni kerana doa. Kerana doa. Doa siapa? Doa guru, doa siapa? Doa orang soleh, doa orang yang baik-baik. Kita minta jumpa dia, kita minta, ya Allah, biar Tuan Guru, Ustaz, minta doakan untuk saya, kan, doa. Ataupun doa guru, guru mendoakan untuk dia. Doa ibu bapa akan doa untuk dia. Doa orang miskin, orang yang kita berikan sedekah, kita bagilah sedekah, dia cakap, kan. Dalam keadaan yang main-main je pun kadang-kadang kita nampak macam main-main je ni, kan. Tapi dia kata mudah-mudahan Tuhan jadi baik, dia kata mudah-mudahan Tuhan jadi senang, Tuhan ampunkan dosa Tuhan, masalahnya, kan. Itu mungkin juga salah satu sebab yang kita pun tak tahu doa siapa dia pun, wallahu alam. Tapi kita harapkan supaya dengan asbab doa inilah kita boleh mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, mungkin ada yang dah salin semua ni, kan. Ada 10 asbab untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan tak terhad kepada ini. Mungkin ada lagi yang ni yang sempat dikumpulkan untuk kita, kalau boleh, kan, kita mendapat lebih daripada satu. Mungkin kita dalam keluarga yang beragama, mungkin dah lepas, kita pun dah berusia, kan.
So kita membentuk keluarga kita pula, anak-anak, cucu masalahnya. Kesedaran daripada kecil lagi, kita ni mungkin dah umur dah 50 baru ada kesedaran nak ngaji agama. Dulu-dulu tak ada, mungkinlah kan. Terjumpa dengan orang baik, nak jumpa dengan orang baik, kita sendiri kena jadi baik. Baru kita berjumpa dengan orang baik. Kalau kita dah jahat, macam mana nak jumpa. Tapi kalau kita terjumpa ni, mungkin Allah Ta'ala datangkan, utuskan seseorang dalam hidup dia supaya dia jadi baik, kan. Sentiasa mencari kebenaran, nak cari kebenaran, nak cari benda baik ni bukan duduk kat kedai kopi, kan. Bukan duduk kat kedai kopi, kena datang rumah Allah Ta'ala, kan. Kalau duduk kedai kopi, kalau duduk sembang, kita dapat hidayah ni, macam mana, kenalah usaha, benda-benda ni kena usaha, kena usaha, kena pergi, kena buat, kena cari, supaya bila buat usaha cari tu bolehlah dia nak mendapat. Rajin dengan kuliah agama, rajin mendengar. Selalu macam tuan-tuan lah, duduk dalam kuliah ni, kan, dapat sentiasa mendapat bimbingan. Paling-paling tidak ingatan ni tuan-tuan. Ingatan ni bukan benda baru. Apa yang saya sebutkan ni pun bukanlah satu benda yang baru yang tuan-tuan tak tahu. Mungkin kita dah tahu, tetapi ingatan ni suatu keperluan dalam hidup. Ingatan suatu keperluan dalam hidup. Ingatan keperluan dalam hidup ni bererti hari-hari ini, kan, dekat tepi jalan tu melambat-lambat ingatan. Signboard tu semua bersifat ingatan. Ini satu keperluan dalam hidup. Kemudian yang keenam, diuji. Kita taklah minta diuji, tapi kalau Allah Ta'ala nak bagi itu, kita nak buat macam mana, dan kita harapkan doa yang baik-baik, dan kita doakan supaya kita dihindarkan, dijauhkan daripada ujian-ujian yang boleh menggugat ataupun yang membawa masalah dalam hidup kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada persoalan boleh untuk diajukanlah ada sikit lagi, kan. Saya akan berhenti insya-Allah pukul 9 insya-Allah. Yang seterusnya saya nak sebut sikitlah berkaitan dengan menjaga tadi persoalan asbab mendapat hidayah daripada Allah, dan ini adalah menjaga hidayah. Hidayah ni tu kita jaga. Yang pertama syukur. Syukur ini adalah dengan cara kita merasa kerdil di hadapan Tuhan. Syukur ni rasa kerdil di hadapan Tuhan. Kita kalau jumpa dengan orang yang sembangnya gajah pun terbang, ini bukan orang bersyukur. Orang yang sombong bukan orang bersyukur. Orang yang belagak, orang tak bersyukur. Orang yang dengki tak bersyukur. Syukur ni ialah orang yang apa kita kata, orang yang merendah diri, kan. Ni yang bersyukurlah. Yang kedua, istiqamah. Istiqamah, konsisten, dia cuba istiqamah. Istiqamah ni, kan, dia bukanlah hari-hari, maknanya kita jumpa dalam, susah juga nak jumpa orang yang hari-hari, tapi dalam keadaan dia lemah, dia bangkit. Dalam keadaan dia tak kuat, dia cuba kuatkan dirinya. Ni istiqamah, supaya dia kuat. Sebab kita, iman kita manusia ni, iman manusia, kan. Iman kan iman macam iman Nabi, kan. Kita orang biasa ni, iman kita turun naik. Waktu kita turun, kita kukuhkan supaya kita kuat. Ini istiqamah. Kemudian mujahadah, sabar, kita tahan. Mujahadah ni tahan. Mujahadah ni kuat pendirian, sabar. Terutamanya pada waktu-waktu rasa malas. Ni waktu ni kita kena tahan, kena sabar. Bergaul dengan kawan-kawan yang baik. Sebab tu kena cari kawan. Kawan tu kena kawan yang baik, dengan kawan yang tak apa-apa, kan. Kawan yang suka mengumpat, kawan yang suka tak apa-apa lah. Masih lagi umur dah 70 tapi dia punya apa nama ni, dressing dia punya pakaian dia kalah budak 20 tahun masalahnya, kan. Ini confuse kita. Ini 17 tahun ke 70 tahun ni, kan. Dan berguru sentiasa mencari tunjuk ajar dari masa ke semasa. Mudah-mudahan dengan cara itu kita akan mendapat dan menjaga hidayah yang Tuhan telah sampaikan kepada kita. Saya rasa itu yang saya cuba kongsikan, dan kalau ada apa-apa persoalan, boleh kita ajukan dan boleh kita bincangkan sama-sama pada
pada pagi ini insyaAllah. Okey, ada satu soalan kat sini kan, daripada Puan Nora ni. Kalau kita gugur 4 kali dalam 2 bulan lebih, dapatkah kita jumpa dia kat syurga? Gugur 4 kali dalam 2 bulan lebih. Okey. Anak ini yang akan akan dibangkitkan nanti ialah mereka yang hidup. Mereka yang hidup, yang ditiupkan roh, yang hidup, yang lahir ini hidup. Yang lahir ini hidup. Kemudian yang belum lahir keguguran, yang terutamanya yang belum cukup ditiupkan roh. Ditiupkan roh ni wallahu alam, kita tak tahu bila ditiupkan roh, tetapi ditiupkan roh selepas sebulan 2 bulan baru akan ditiupkan roh, dan itu tarikh yang tepat bila tu wallahu alam. Tetapi selepas daripada 40 hari. Selepas daripada 40 hari, mana dah sebulan lebih kan. Lepas itulah proses nak ditiupkan roh. Bila ditiupkan roh, baru dia boleh barulah diberikan nyawa, diberikan roh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya adakah dia dibangkitkan? Wallahu alam, saya tak tahu tentang itu, tapi kalau sebut tentang roh, dia selepas daripada 40 hari. Dan kalau dibangkitkan itu, dilahirkan itu dalam keadaan yang cukup sifatnya yang bernyawa, kan, bernyawa, mungkin sekejap kan dia bernyawa, kemudian dia mungkin tak sempat, dia meninggal, tu mungkin ialah dia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau lahir dalam keadaan dia tidak ada nyawa dan tidak gugur dalam darah saja, kan, itu tak boleh nak disebut sebagai satu bayi, kan. Tapi kalau macam mana pun kita yang cukup sifat ini kita kita kebumikan dia dan berikan nama kepada dia. Kalau yang cukup sifat tangan, kaki apa semua kita beri nama. Okey. Kemudian boleh tahu perasaan Abu Lahab bila Allah Ta'ala akan turunkan surah ini. Nak tanya perasaan dia tu saya tak tahulah, Puan Rosia, kan. Puan Rosia. Tapi bila turun surah ini, dia terus tak beriman lah. Tak beriman. Kalau nak tanya apa perasaan dia, itu saya, wallahu alam, saya tak tahu. Saya tak tahu. Puan Farhanis Amirah, macam mana nak bagi cucu rajin semayang? Nak bagi cucu rajin semayang, ayah dia kena rajin semayang. Ayah dia kena rajin semayang. Ayahnya kena tanya anak dia semayang, hari-hari dia kena tanya. Kena ajak pergi semayang, kena didik semayang tu lebih banyak daripada benda-benda yang lain. Takut benda-benda lain yang dituju, yang diberikan kepada anak, semayang ni tak diberikan keutamaan, maka tak adalah keutamaan cucu ni akan mengutamakan bab yang berkaitan dengan semayang. Jadi kalau nak bagi cucu semayang, ayahnya tu kena semayang. Ayahnya kena tunjukkan environment yang baik dalam rumah untuk dia semayang. Okey, Ibu Lin, kenapa digalakkan solat berjamaah selama 40 hari 5 waktu sebagaimana dilakukan oleh tabligh, dan ini hanya boleh lakukan di satu masjid sahaja? Okey. Orang yang semayang 40 hari ini penuh 5 waktu, ada saya terbaca dia terselamat daripada nifaq, daripada penyakit nifaq, munafik. Kenapa? Tapi bukan satu masjid. Yang satu masjid ni saya tak tahu. Masjid saya tak tahu. Tapi dia di awal waktu semayangnya
40 hari, 5 waktu dan di awal waktu. Kenapa perlu kepada 40 hari ni? Sebab bila dilakukan hari-hari perkara berkenaan, awal waktu tu pula bukan senang awal waktu ni kan. Kadang-kadang bukan kita sengaja, kadang-kadang dah memang senak perut kan masalahnya. Kadang-kadang kita tersakit, kadang-kadang kita macam-macam lah urusan kan, macam-macam lah urusan. Tapi kalau dia berjaya menguruskan dirinya dengan baik kan, sembahyang pula di awal waktu, kemudian lama pula 40 hari, 5 waktu tu pula kan, daripada subuhnya walaupun kita nampak mudah tapi tak mudah nak berada di awal waktu, maka dia terselamat daripada penyakit nifak. Kenapa selamat daripada penyakit nifak? Orang nifak ni berpura-pura. Orang munafik ni berpura-pura. Bila berpura-pura ni, dia buat dalam keadaan dia tak ikhlas mana. Suka dia nak buat, dia tak nak buat, dia tak nak buat. Dia pun buat ada tujuan-tujuan yang tertentu. Tapi kalau dia berjaya melapangkan masanya lama dan 40 hari, awal waktu pula banyak benda-benda yang dia suka dia tinggalkan ni, ini maknanya datang daripada hati yang betul-betul ikhlas. Orang munafik ni dia ada kepentingan je kan, gitulah kan. Jadi mudah-mudahan kita dapat terselamat daripada penyakit nifaq, dan bab kata soalan tadilah, maknanya lakukan kalau boleh sampai 40 hari kan, dan 5 waktu. Mungkin kalau macam kami yang bekerja ni payahlah kan, yang bekerja ni payah. Tapi kalau yang dah berusia pencen tak apa-apa kan, yang mungkin duduk rumah, mungkin boleh dipikirkan untuk dia menumpukan kepada soal ibadat dan dapat mengelakkan diri daripada penyakit nifaq. Ya, okey Ibu Lin. Okey, ada lain? Rasanya dah senyap Ustaz, jelas dah tu kot. Yalah. Dan lepas ni kita ada siri yang seterusnya ke Ustaz? Ya. Masih lagi kita bincang surah Al-Masad kan? Next ni kita habislah, kita masuk soal. Akan masuk surah yang baru, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Jazakallah kepada Ustaz Muhammad Dr. Muhammad Faisal atas kesediaan berkongsi ilmu ini melalui tadabbur surah Al-Masad berkenaan dengan hidayah. Dan sebenarnya surah ini juga menegaskan tentang lebih kepada pemfitnah Ustaz kan? Lebih kepada pemfitnah yang menyebabkan pelbagai kecelakaan yang berlaku kepada penabur-penabur fitnah, dan semoga ianya sedikit sebanyak memberi kefahaman dan manfaat buat kita semua bagi mengambil ibrah darinya. Dan terima kasih kepada penaja khususnya sudi menaja surat program kita pada pagi ini, dan juga jemaah yang menyumbang bagi kesinambungan majlis ilmu Kelab Sabit Kita Al-Quran. Semoga Allah gunakan kita keberkatan rezeki dan juga umur semua. Dan insyaAllah di lain kesempatan kita akan bersama-sama lagi dalam majlis ilmu ini bersama-sama dengan Ustaz dan para jemaah sekalian. Dan kita ada lagi kuliah maghrib pukul 8 malam seperti biasa untuk membaca ayat suci Al-Quran. Dan Ustaz kita tangguhkan dulu, dipersilakan Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmunya. Satu lagi sebelum berakhir, saya mohon kalau mungkin ada yang telah mendapat mesej daripada Puan Ainul ataupun daripada Urusia untuk menjawab soal sikit.